Tuan Yang di-Pertua, saya pohon jawapan bagi soalan nombor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jelun di atas soalan diberikan dan keperhatian yang ditunjukkan. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, sebenarnya sesi penerangan Menteri oleh Yang Berhormat Menteri Hal Agama, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengenai perkembangan dan tindakan berkaitan GISBH telah pun diadakan pada 15 Oktober 2024. Pencerahan dan penerangan telah diberikan secara menyeluruh. Namun saya ambil kesempatan untuk memberikan lagi maklumat tambahan. Berdasarkan pemerhatian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Tarikat Aurat Muhammadiyah masih diamalkan oleh pengikut kerana beberapa faktor. Antaranya pengamalan tarikat secara tersembunyi serta sukar dikesan dan pengaruh pemimpin Al-Aqam iaitu Asy'ari Muhammad yang masih kuat di kalangan pengikut walaupun selepas fatwa dikeluarkan. Selain itu, pengamal juga dilihat meyakini manfaat-manfaat dan kekuatan ekonomi yang mungkin diperolehi daripada amalan tersebut berdasarkan ajaran-ajaran di dalam kumpulan ini. Faktor seperti pengaruh komuniti di kalangan kumpulan dan ketidakpastian dalam memahami fatwa juga mempengaruhi mereka. Oleh itu, pengajian dan ajaran yang didedahkan dalam kumpulan tersebut juga menyumbang kepada tarikat ini masih diamalkan. JAKIM akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan akidah dan pegangan umat Islam termasuk ahli-ahli GISBH melalui pembudayaan ilmu, pentarbiahan dan juga program-program pengukuhan akidah yang komprehensif dan berkesan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Langkah drastik kerajaan untuk menghapuskan tarikat ini ialah menerusi operasi secara bersepadu bersama agensi-agensi persekutuan dan agensi-agensi negeri termasuk PDRM dalam siri Ops Global dengan melibatkan perundangan yang berbeza. Di peringkat negeri, penyelarasan operasi Ops Global turut melibatkan penguatkuasa agama negeri-negeri. Melalui Ops Global ini, banyak bahan bukti terkait akidah diperolehi. Di samping tindakan bersepadu, pelan tindakan pemulihan juga dilaksanakan kepada ahli GISBH. Usaha ini dilakukan secara kolaborasi bersama JAKIM dan kementerian serta agensi terlibat termasuk PDRM, KKM, KPM, KPTM, KLN, JKM, JTK, AKM, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. JAKIM telah membentangkan kajian kepada masyarakat kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hak Wak Islam kali yang ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Dan keputusan pandangan hukum ini telah diperkenankan oleh pengurusi MKI dan seterusnya akan dipersembahkan kepada MRR pada 23 dan 24 Oktober. Sehingga kini, sebanyak 6 buah negeri telah membuat ketetapan hukum berkaitan GISBH. Mohon doakan agar kita dapat menjaga dan memelihara akidah umat Islam di Malaysia. Terima kasih. Jalun. Meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, aktiviti GISBH ini adalah kesinambungan daripada Al-Arkam yang diharamkan sejak 1994 dan nyata bahawa kerajaan tidak berupaya untuk membendung aktiviti yang sangat halus dan tersembunyi walaupun kita mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan suatu undang-undang khusus untuk membendung gejala Al-Arkam ni daripada berterusan untuk masa akan datang? Dan adakah suatu pendekatan yang holistik dari sudut pendidikan Islam, dari sudut pemahaman soal akidah, soal syariah dan kerohanian agar mereka ini tidak menyimpang jauh daripada kefahaman Islam? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang diberikan.
melihatkan kepada realiti dan apa yang berlaku pada hari ini, kita mesti melihat secara objektif, iaitu setiap agensi, setiap kementerian ada bidang kuasanya yang tersendiri dan kita mengikut lunas-lunas undang-undang. Bagi memastikan bahawa isu ini tidak lagi akan berlaku ataupun mencegahnya secara menyeluruh dan sistematik, sebenarnya kita sudah pun memulakan dan mempunyai pelan pemulihan dan juga mempunyai kolaborasi strategik di antara agensi-agensi. Ingin dimaklumkan di sini, bukan GISBH saja yang akan diberikan tumpuan. Kita juga sedang memantau beberapa ajaran-ajaran yang didapati berkemungkinan berpotensi untuk ada kesesatan di situ. Maka kita juga sedang memantau secara dekat dengan kolaborasi secara agensi. Kepada ahli-ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia, kita juga telah memaklumkan, telah mengaktifkan, atau kerajaan juga telah mengaktifkan jawatan kuasa pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan JAPAS yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Agama dengan secara lebih berkesan. Jadi secara rumusannya boleh kita katakan bahawa strategi dan juga tindakan telah pun dilakukan. Keperluan kepada undang-undang ianya perlu dilakukan kajian yang mendalam agar segala inisiatif yang dilakukan mesti mengambil kira dapatan dan kajian yang menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkaitan. Terima kasih. Puan Speaker, Jelebu. Jelebu. Terima kasih Puan Speaker. Pertama kali saya dapat tanya soalan tambahan. Puan Speaker, saya teliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Usaha daripada kementerian sangat meluas, Puan Speaker. Tapi soal akidah ni, Puan Speaker, yang berkaitan dengan agama Islam ni, sentiasa menjadi perbincangan yang sepatutnya ada titik penamat kepada soal yang berkaitan dengan akidah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umum 25 juta untuk Ops Global bagi pemulihan kes-kes yang berkaitan dengan GISB. Soalan saya, Puan Speaker, Ops Global pada bulan September, apakah follow up daripada Ops Global ini? Kerana di Negeri Sembilan, Yang Berhormat Menteri pun daripada Negeri Sembilan. Kita rate 2 tempat, ya Yang Berhormat Menteri. Tetapi di Jelebu ni Yang Berhormat Menteri ada 2-3 tempat lagi. Dan di daerah lain juga ada 2-3 tempat. Bila kita nak lanjutkan Ops Global ini? Jangan kita berhenti di satu takuk, kemudian timbul lagi, bawa lagi ke Dewan Rakyat kerana kes ini kes serius, tetapi tindakan kita hanya mengikut frame-frame tertentu. Boleh tak Yang Berhormat Menteri bagi jaminan kepada Dewan Rakyat, bagi jaminan kepada rakyat bahawa soal akidah yang berkaitan dengan Arkam, soal akidah yang berkaitan dengan GISB mesti diletakkan titik penamat once for all, dengan izin. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat berapi soalan tersebut. Sebenarnya ingin dikongsikan di dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, kita sedang memantau secara dekat ada 8 ajaran yang dipantau secara dekat di seluruh Malaysia. Yang ini sememangnya dipantau secara komprehensif. Selebih selain daripada itu ada 12 ajaran lagi yang kita membuat risikan dan juga membuat siasatan. Jadi dari aspek yang sebentar tadi, sebenarnya untuk memberikan jaminan mungkin itu di luar kuasa untuk memberikan jaminan. Namun untuk memastikan bahawa usaha-usaha yang berterusan dan juga usaha-usaha yang mantap agar dapat memelihara akidah itu sedang kita jalankan. Itu yang saya maklumkan sebentar tadi bahawa kita telah mengaktifkan semula, iaitu kita mengaktifkan semula jawatan kuasa tersebut yang penyelarasan untuk akidah di peringkat kebangsaan. Selain daripada itu, apa yang kita lakukan sebenarnya kita juga melihat dari aspek yang lain, iaitu aspek pemulihan dan juga pencegahan. Daripada ini, pada 1 Oktober kita telah bermesyuarat bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM. Kita melihat daripada keseluruhan aspek ini, keseluruhan aspek pemulihan, aspek perkahwinan, dari aspek bantuan zakatnya, dari aspek pusat pemulihannya, modulnya. Jadi ini insya-Allah telah pun mempunyai satu kerangka yang baik untuk kita hadapi dan juga untuk kita tangani isu-isu akidah di Malaysia. Doakan moga kita dapat memelihara akidah umat Islam di Malaysia dan dalam masa yang sama kita dapat menangani segala cabaran dan juga cubaan-cubaan untuk mencemar akidah di Malaysia. Terima kasih.